نامت أعيني يوما
مقام الرست والعجم جميل كذا السكاب فن أصيل وبعدهما الصبا إحساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang rahmati Allah. Apa khabar semua para penonton pada pagi ini? Kaifa halukum jami'an? Bagaimana keadaan anda semua? Adakah semua dalam keadaan sehat sejahtera pada pagi ini? Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama pada pagi ini dalam slot sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi. Dan hari ini kita berada dalam episod 233, tuan-tuan dan puan. Jadi alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat dan salam diutuskan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga buat para sahabat dan tabi'in. Dan tuan-tuan dan puan yang baru masuk dan yang dah lama masuk, alhamdulillah, selamat datang sekali lagi semuanya. Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Terlebih dahulu saya nak mohon jasa baik anda semua untuk bantu saya sharekan dahulu kita punya live pada pagi ini. Ayuh sama-sama kita sebarkan pengajian kita. Mudah-mudahan ramai lagi yang dapat bersama kita untuk mengikuti pengajian bersama pada pagi ini, insya-Allah. Baik, ala kulli hal, tuan-tuan dan puan, di atas semua perkara kita harapkan yang baik-baik sahaja dan doakan juga untuk perjalanan live kita pada pagi ini berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah pagi ini cuaca di tempat saya baik-baik sahaja. Bagaimana tempat tuan-tuan dan puan sekarang ini? Masih hujan lagi ke? Ada kawasan yang masih ialah hujan lah kalau ikutkan kan? Sebab baru ni pun kita memang banyak yang hadapi ujian musibah, kita panggil musibah daripada Allah SWT, ataupun ujian, banjir dan sebagainya. Jadi itulah, tanya saja, nak tanya tuan-puan macam mana keadaan tu, okey ke? Ada yang kawasan masih hujan lagi ke? Ya, kalau saya alhamdulillah di kawasan Ipoh ni nampaknya baik-baik aja. Kalau panas pun biasalah, panas tengah hari tu kan. Alhamdulillah. Saya harap semua baik-baik. Singapura cerah, indah. Baik. Waalaikumsalam yang baru masuk. Mari tuan-tuan dan puan, ambil duduk tempat depan sekali ni ha. Banyak ruang kosong lagi.
Okey. Baik, jadi seperti biasa tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan pengajian kita, sedikit orang tak apa, peringatan sebagai persediaan lah sebelum kita mulakan pengajian ni. Saya nak ajak sama-sama, termasuklah diri saya, untuk kita betulkan niat kita terlebih dahulu. Pastikan kita nak mengaji ni, niat tu kena betul. Tak lain tak bukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu untuk diri kita lah kan. Bila kita nak belajar ni, mestilah ada tujuan yang tertentu. Macam tuan-tuan dan puan, belajar sebab nakkan pengetahuan, dan pengetahuan yang kita dapat tu bukannya untuk kita saja, betul tak? Kita kongsikan, share pada orang lain, dan sebenarnya bila sebut tentang ilmu ni, dia bukan benda yang asing bagi kita, betul tak? Ilmu ni macam-macam ilmu ada. Daripada kita kecil kan, kalau kita keluar daripada perut mak kita dulu pun, kita memang diberikan ilmu. Apa ilmu? Nak bercakapnya, ilmu nak berjalan, ilmu nak merangkak kan. Itu sekecil-kecil perkara lah. Jadi ilmu ni bukan benda yang asing bagi kita, dan menjadi satu tuntutan besar kepada kita kan, untuk menuntut ilmu Allah ini. Apa jua ilmu? Selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syariat dan sebagainya, insya-Allah ambillah selagi mampu. Okey, tuan-tuan dan puan. Baik, bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, dan saya harap tuan-puan dah bersedialah dengan masalah masing-masing, buku nota dan sebagainya. Dan jom kita buka dulu pertemuan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita teruskan dengan bacaan istighfar. Bismillah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni
عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita akan teruskan dengan bacaan semasa kita pada hari ini. Baik, seperti yang tertera di paparan skrin, tuan-puan, hari ini kita akan sambung dua ayat, iaitu ayat 185 dan 186. InsyaAllah ayat 185 dan ayat 186. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok-tengok dulu ayat ni, scan-scan dulu sebelum kita baca bersama-sama. Kan? Penting tu. Kita scan dulu, tengok-tengok dulu. Kemudian satu lagi, nasihat saya lah buat semua sahabat-sahabat pecinta Quran. Bila kita nak baca Quran ni tuan-puan, dia ada satu perkara yang kita kena buat. Dan benda ni tak ada apa pun. Apa dia tu? Tuan-puan bila ngaji ni mesti kena ada lidi. Kalau tak ada lidi pun, pensel ke, tak kisahlah apa-apa tuan-tuan dan puan. Yang kita panggil penunjuk kan. Penunjuk-penunjuk tu. Dan tak silap saya, biasanya kita pakai lidi tu je. Kalau tuan-puan kata pakai jari, boleh juga. Cuma bila pakai jari ni, biasalah jari kita ni kan dia lebar. So bila kita letak kat ayat Quran tu, kadang-kadang mungkin tertutup ataupun terganggu sikit lah. Dan bila kita pakai lidi, lidi ni kan kita tahulah dia punya bentuk lidi macam mana kan. Kecil sahaja. Dan kenapa kena pakai lidi ni? Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk beri fokus. Tujuan dia untuk beri fokus. Ibarat macam ni lah tuan-puan cuba bayangkan, cuba tengok kat skrin ni. Perasan tak ada titik ni? Bayangkan ini kita punya lidi. Bila kita baca tu kan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, kita punya hujung lidi tu pastikan tunjuk pada baris. Kullu macam ni. Kullu nafsin, kan? Dha'iqatul maut. Faham tak? Dia membantu kecekapan pada mata kita lah. Kerana bila ada sesuatu yang menjadi point ataupun petunjuk utama ni, mata kita ni akan fokus ke situ. Cuma benda ni ambil masa lah. Bukanlah kata bila pakai lidi terus lancar tuan-puan kan. Jadi bila kita gunakan pendekatan itu, insyaAllah mungkin membantu kita untuk lebih fokus. Sebab nanti kita bukan nak fokus kat baris depan je, nak fokus juga kat huruf kan. Huruf ni huruf kaf, kemudian huruf kaf ni baris depan. Tapi baris ni sebab selalunya orang yang biasa ngaji Quran ni, ataupun kelemahan dia yang berlaku apa dia? Kesilapan. Bukan kelemahan, kesilapan yang berlaku selalunya tertukar huruf, tukar baris kan. Jadi mungkin kalau kita pakai petunjuk ni, panggil penunjuk, mudah sikit lah membantu, insyaAllah. Tak ada apa pun. Tapi saya nasihatkan, gunalah. Sebab saya pun guna. Kalau saya tak guna, kalau saya ngaji tengok tanpa ada apa-apa, yalah penunjuk lah. Bila tak ada kan, susah. Saya pun rasa susah. Mata saya jadi cepat hilang fokus. Itu yang kadang-kadang boleh terskip tu. Mula-mula baca kat sini, tiba-tiba kullu naf, terus masuk kat sini. Sepatutnya kat sini kan, terus skip. Kullu nafsin faman zuhziha, habis. Yang ni semua hilang ni kan. Jadi cubalah, cuba istiqamah menggunakan lidi. Kalau tak lidi pun pakailah apa-apa, pensel ke, asalkan benda tu asalkan ada. Kita bukan nak strict sangat, nak berat-beratkan benda ni. Cuma kalau ada tu memang sangat bagus. Tak percaya, cubalah tuan-puan. Boleh nah? InsyaAllah. Baik.
berapa orang bersama kita pagi ni? Baru 80 lebih. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, itu je tadi, sedikit orang kata apa, pesanan ringkas, nasihat ringkas. InsyaAllah, jom kita terus pada bacaan kita. Dah ready ke semua? Tuliskan di ruangan komen tuan-puan, tanda anda semua bersedia. Tulis di ruangan komen, saya sedia. Boleh tak boleh? Baik, Alhamdulillah. Jom tuan-tuan dan puan, kita mulakan bacaan kita insyaAllah. Ready semua? Baik, jom kita mula. Bismillah. Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita dah selesai untuk bacaan yang pertama, tuan-tuan dan puan. Jadi kita teruskan agenda kita. Apa dia? Kita nak buat semakan ataupun kita nak bedah satu persatu kalimah ini insya-Allah. Baik, dah sedia semua? Jom kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik. Kullu untuk huruf fa ni kita matikan macam biasa tuan-tuan dan puan. Kullu naf. Okey, matikan fa, kemudian sin. Tanwin bertemu zal, huruf zal kita kena keluarkan sedikit hujung lidah kita kan. Sin. Kat sini ikhfa hakiki. Tanwin bertemu zal, ikhfa, sembunyikan tanwin, jangan sebut tanwin tepat pada makhraj, dan kita dengungkan pada zal tu, dengungkan pada sin tu, tanwin tu, dan kita standby nak sebut huruf zal.
Kita bersedia nak sebut huruf zal. Huruf zal ni nipis, maka dengung kita pun ni nipis. Kullu nafsin dha. Okey, kat sini kita tengok ada pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Mad wajib muttasil. Mad asli jumpa hamzah dalam satu kalimah, mad wajib. So bacanya 4 atau 5 harakat lah. Dha'iqa. Huruf qaf tebal. Tul kat sini alif lam qamariyah. Kemudian maut. Baik, mau ni asalnya bacaan lin lah. Tapi sebabkan kita memang biasanya berhenti kat sini, kita berhenti pada huruf ta kan. Kita berhenti pada huruf ta. Kemudian sebelum dia tu ada bacaan lin. Maka inilah yang disebut mad lin. Ingat tuan-tuan perempuan mad lin ni dia akan berlaku ketika berhenti sahaja. Dalam keadaan kita sambung wasal istilah bahasa kita sebut dalam keadaan wasal. Dalam keadaan sambung ianya tak disebut ataupun tak adalah istilah mad lin ni. Kurang sesuai. Sebab mad ni maksudnya panjang, merujuk kepada pemanjangan, dan kita pun tahu mad lin ni boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Dan tul kat sini ALQ alif lam qamariyah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna. Baik, ma asli nun bersabdu wajibul gunnah. Tuwaffau, fau bacaan lin. Ni saya sebut tadi kan. Kalau tak berhenti dia bacaan lah, sekadar bacaan. Lin ni lembut, lunak. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Fauna uju ma asli ra tebal mim mati bertemu ya izhar syafawi. Ujurakum yaumal alif lam qamariyah qiyamah. Huruf qaf tebal, ya ma asli. Dan huruf ta yang akhir ni bila kita berhenti pada dia, kita akan sebut dengan bunyi apa dia? Bunyi huruf ha kan. Ujurakum, ujura, ra tebal. Ujurakum yaumal qiyamah. Huruf ha. Ha simple tau. Kita tak sebut ha pedas. Qiyamah gitu. Faman zuhziha. Faman, nun mati bertemu zai ni. Faman zuhziha 'anin nari. Okey, nun mati bertemu zai, ikhfa haqiqi. Sembunyikan nun di sisi huruf zai. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Ingat tu. Dan kita standby nak sebut zai yang mana huruf zai ni huruf nipis. Dengung nipis lah maknanya. Faman zuh, matikan ha pedas tengah kerongkong, sempit kan. Faman zuhziha, ada 2 huruf ha. Ha pedas, satu mati, satu hidup. Zuhziha. Jadi pastikan kita konsisten lah dalam menyebut huruf ha tu. Ha pedas Aninna. Baik, nun bersabdu wajibul gunnah. Kemudian an-nar, kalimah an-nar tu sendiri alif lam syamsiyah. Anin nari. Nari. Ri nipis, orang baris bawah kan. Wa udkhilal. Untuk huruf dal yang sukun ni kita sebut qalqalah sughra, lantunan kecil. Wa udkhi, kha khi khu, kha tebal. Khilal, lal alif lam qamariyah. Okey, kat sini nun bersabdu wajibul gunnah, WG. Wajibul gunnah. Okey. Jannata faqad. Baik, kat sini pun sama qalqalah sughra dan hujung sekali faz ma'arid lisukun, MAL. Wa ud, lalu je. Wa udkhi. Wa udkhi tebal, lal alif lam qamariyah. Wa udkhilal dengung 2 harakat wajibul gunnah. Jannata faqad, layan je, lalu je.
faqad faz. Baik, kat sini huruf zai ni, betul lah. Huruf zai. Kita tak perlu keluar hujung lidah, tuan-tuan dan puan. Cuma kita pastikan huruf zai tu kita tak waqafkan dia, tak matikan dia dengan bunyi yang terkejut lah. Faz. Bunyi kat belakang tu elakkan. Faz. Kan? Huruf zai ni bersifat rakhawah, suara mengalir. Faqad faz. Dapat tak? Okey, kalau kita berhenti tu 2 4 6 lah, mad arid lis sukun. Okey. Wamal haya. Wamal haya. Mim ni balik atas, kemudian ada alif mat kan. Sepatutnya 2 harakat lah, tuan-tuan dan puan. Sepatutnya 2 harakat lah. Wama. Kalau kita tengok gini, memang kita nampak dia 2 harakat. Sebab itu asal perkataan dia. Tapi sebabkan jumpa pula dengan sukun. Jadi kat sini berlakunya pertembungan 2 sukun. Iltiqa' sakinain, jumpa 2 sukun. Sukun yang pertama huruf mat ni. Ni mat, huruf mat kan huruf mati kan. Jumpa pula dengan lam mati. Huruf mat jumpa dengan lam mati ni. Itu kata pertembungan 2 sukun. Pertemuan 2 sukun. Iltiqa' sakinain. Jadi sukun yang pertama, kaedah bacaan dia, sukun yang pertama iaitu pada alif ni digugurkanlah. Tak ada lagi bunyi dia. Okey. Jadi kita baca wamal, wamal, terus matikan lam ini. Wamal, jelaskan alif lam qamariyah ni, tuan-tuan puan. ALQ. Ramai boleh baca kan, wamal. Cuma sajalah saya share kenapa jadi baca gitu. Sebab pertembungan 2 sukun. Baik, hayatud dunya. Ni hati-hati jangan hayawa pula ya. Nampak waw sebut waw kan. Jadi ya ni kita baca 2 harakat. Haya, kita tak panggil hayawa. Okey, ni memang kaedah penulisannya gitu. Kita anggap gini. Alif mat kecil tu, tanda mat tu kecil tu. Waw tu adalah rumah dia. Boleh. Jangan hayawa. Hayawa ni dekat mirip dengan kalimah haiwan lah dalam bahasa Arab. Hayawan kan. Haiwan dalam bahasa Arab hayawan. Faham tak? Jadi kalau kita sebut hayawa, dah hampir-hampir pada bunyi haiwan tu. Okey, ni hayat, kehidupan. Hayatud dunya. Baik. Hayatuddu. Kat sini alif lam syamsiyah. ALS. Hayatud dunya. Baik, nun mati bertemu ya, sepatutnya selalu kita belajar nun mati jumpa ya ni wajibul idgham bi gunnah kan. Nun mati jumpa ya. Tapi kita kena kalau kita belajar betul-betul tentang idgham bi gunnah ni, pertemuan dia mesti melibatkan 2 kalimah. Kalau kita belajar detail tentang idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah ni, pertemuan dia mestilah melibatkan 2 kalimah. Jadi bila kita faham yang saya sebut tadi tu, maka bila kita tengok kalimah ni kita tahu dia dah tak cukup syarat nun mati jumpa ya. Betul. Tapi syarat kedua tak lepas lagi. Apa dia? Pertemuan dia ni dalam 1 bukan 2. Maka jelas-jelas ini bukan idgham bi gunnah. Dan satu faktor lagi kita boleh tengok dari sudut tanda, ada simbol sukun pada nun kan. Jadi tuan-puan pun tahu, ramai yang dah jawab izhar mutlaq. Okey, betul, namanya izhar mutlaq ataupun izhar wajib, izhar idgham, banyak nama itu. Tapi saya yakin tuan-puan biasa dengar dengan istilah izhar mutlaq. Izhar mutlaq maksudnya secara mutlak kita kena izharkan dia, jelaskan dia. Dia tak terikat dengan kaedah lah kat sini. Lagipun dah memang tak cukup syarat kan. Dan satu faktor lagi adalah untuk mengelakkan berlaku kesamaran makna kalimah tu. Dunia, maksudnya dunia lah kan. Kalau kita baca gini,
Wa mal hayatud dunya. Dui. Dia takkan jadi gitu. Dunia. Baik. Untuk ya tu asalnya mak asli. Ya mak asli. Jumpa pula dengan hamzah. Mak asli jumpa hamzah ni tak boleh tuan-tuan. Dia tak relax. Jadi kena baca 4 harakat. Hukumnya apa? Mad jaiz munfasil. Tak boleh baca 2. Melainkan kalau berhentilah. Wa mal hayatud dunya. Dia kan tak jumpa hamzah lagi. Bila dia jumpa je hamzah baru jadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Illa la ma asli. Mata'ul. Ta ma asli. Ul alif lam qamariyah. Illa mata'ul illa mata'ul huruf gha yang tebal. Rur ma'ari lisukun. Illa mata'ul ghurur. Boleh? Okey. Ma'rif sukun 246 lah macam biasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, untuk ra ni tebal ke nipis? Ghurur. Kan kalimah ghurur tu. Illa mata'ul ghurur. Ra tu bila nak matikan dia tebal ke nipis tuan-tuan? Dapat tak? Huruf ghain angkat pangkal lidah lah. Angkat pangkal lidah. Okey. Bila soalan ra ni tuan-puan mesti dah hadam habis ni kan? Boleh jawab lah orang kata, boleh jawab. Jadi untuk huruf ra ni kita baca tebal. Sebab ra sebelum dia baris depan mesti kena tebal. Ra mati sebelum dia terdapat waw mat. Jadi ada 2 sebab. Mungkin akan jawab sebab baris depan. Dan ada yang jawab waw mat. Kalau nak ringkas, ra mati sebelum dia waw mat. Itu senang. Sebab huruf waw mat ni sebelum dia confirm baris depan. Betul tak? Jadi betul belaka dua-dua tu. Cuma nak mudah, nak ringkas. Macam saya kata tadi kan, nak ringkas je point dia. Nak ringkas, sebut je waw mati. Roh mati sebelum dia ada waw mat. Bukan waw mat saja sebenarnya. Alif mat pun sama. Alif mat macam ni kan. Anin nar. Kalau berhenti, tebal ni. Sebab sebelum dia ada alif mat. Okey, boleh? Dapat? Seterusnya. Okey, so tadi illa mata'ul ghurur. Tebal. Angkat pangkal lidah. Latublawunna fi. Untuk huruf ba kita kena lantunkan dia. Nun bersabdu wajibul gunnah. Ba ni qalqalah surah. Latublawunna fi. Saja buat jawab kan. Buat tarik sikit. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Baik, fi ni mak asli jumpa dengan hamzah. Latublawunna fi ni asalnya mak asli jumpa dengan hamzah dia tak boleh. Kan bila jumpa hamzah harakat dia mesti berubah. Jadilah 4 atau 5 harakat. Mad jaiz munfasil. MGM. Boleh? Dapat tak? Fi panjang 4 atau 5 harakat. Amwalikum wa mad asli. Mim mati jumpa waw ni apa hukum dia? Izhar syafawi kan? Jelaskan mim tu ha.
amwalikum. Sekali lagi izhar syafawi. IZS. Nun mati bertemu fa. Nun mati berjumpa fa ni ikhfa hakiki. Okey, sembunyikan nun di sisi huruf fa. Sembunyikan nun di sisi huruf fa. Dengung nipis lah. Okey, sebab huruf fa huruf nipis. Wa anfusikum. Baik, tadi kita baca awal-awal tadi berhenti kat sini kan. Anfusikum ni. Jadi sebenarnya tak ada isu apa pun. Kalau kita berhenti, sama je izhar syafawi. Tetap kita baca dengan izhar. Okay, jelaskan makhraj dan sifat bagi mim tu. Boleh. Kemudian wa anfusikum. Dah macam tu je bunyi dia. Baik sambung, baik berhenti, sama aja. Kita sambung lagi. Wala tasma'unna. Wala tasma'unna fi. Nafi pula. Minal ladhi. Wala tasma'un. Nun besar tu wajibul gunnah. Minal ladhi. Kalimah al-ladhi ni isim mausul ataupun kita sebut alif lam syamsiyah. Minal ladhi zi ma asli. Na'utul. Okey, u ni kita tengok dia memang baca dua harakat. Tapi sebabkan huruf waw mat ni didahului huruf hamzah kan. Jadi hamzah, bila hamzah je confirm. Dia tak disebut mat asli dah. Kita panggil apa? Mat badal. Okey, mat badal. Baris depan pun boleh jadi juga tuan-puan Selalu kita tengok contoh baris atas kan. Amanna, atina kan. Ni contoh mat badal baris depan. Kalau yang ni, ni betul lah mat asli. Waw mat sebelum dia ta kan. Dia bukan hamzah. Jadi kalau dia bukan hamzah, mat asli. Kalau dia jumpa hamzah, mat badal. Dan ciri-ciri lain yang kita nak kenal dia berada di awal kalimah lah. U ni di awal kalimah. Alright. U ni awal kalimah. Utul. Okey, tul ni alif lam qamariyah. Tak macam biasalah. ALQ. Kitaba min qa. Kitab asli. Ba min ikhfa haqiqi IKH. Minal ladhina utul kitaba min qa. Untuk nun mati bertemu qaf ni ikhfa hakiki, kita dah tahu dah. Cuma kita kena hati-hati sebab qaf ni huruf tebal. Kan? Huruf tebal. So dengung pun mesti tebal. Macam mana bunyinya? Wala tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum. Mim mati bertemu waw. Mim mati jumpa waw. Izhar syafawi. Min qablikum wa minal ladhi. Alif lam syamsiyah ataupun alif lam mausul kat sini. Kemudian zina asyraku. Okey. Untuk zal ni mak asli. Wa minal ladzi. Zi keluarkan sedikit hujung lidah. Sikit je. Wa minal ladzina asyra. Ra tebal. Sebab apa ra tebal? Sebab baris atas. Okay, kena tebalkan dia. Asyra. Asyraku. Ku ni mak asli. Kan? Jumpa dengan hamzah jadilah mak jaiz. Dasarnya mak asli je. Kan? Jumpa dengan hamzah jadilah hukum. Cuma kat sini disebut mak jaiz munfasil. Munfasil ni maksudnya terputus. Sebab jumpanya tu dalam dua kalimah. Asyraku satu kalimah. Azan ni satu kalimah. Kan? Asyraku. Alright. Kemudian kat sini tanwin jumpa dengan kaf.
Tanwin jumpa kaf, ikhfa hakiki tuan-puan. Huruf kaf huruf nipis, maka dengung nipis. Asyraku, kan? Tahqiq saya jelaskan hamzah. Adzan kathira. Adzan Adzan ka. Baru boleh sebut kaf kan kalau dengung kita steady. Kathira. Fi dua harakat mak asli. Fi mak asli. Kasi, dan keluarkan sikit ujung lidah kita untuk huruf sa ni. Kasi ra ma'iwad. Saya letak MI mad iwad. Iwad ni maksudnya ganti tuan-tuan perempuan. Gantikan bunyi tanwin tu. Kafiran jadi kafira. Itulah maksud iwad. Tukarkan dia. Ron jadi ra, dua harakat. Tapi ia berlaku pada tanwin baris atas sahaja. Baris bawah tak jadi, baris depan pun tak jadi. Baris apa? Baris atas sahaja nah tanwin. Kecuali pada ta marbutah lah. Kalau ta yang gini. Sekejap, mana saya nak tulis ni? Ta yang macam ni tuan-tuan. Boleh nampak tak? Ta macam ni. Kalau ta macam ni kita jumpa dia tanwin baris atas. So yang ni dia tak jadi. Okey, tak jadilah. Sebabkan kita berhenti ta gitu, bunyi dia bunyi ha kan. So dia tak terikat dengan hukum ma'iwad ni lah. Lain caranya tu. Baik, teruskan. Wa inta. Nun mati bertemu ta ni ikhfa hakiki juga dan dengung nipis sahaja. Sebab apa nipis? Sebab jumpa dengan ta. Ta ni nipis kan. Wa inta. Wa in. Walaupun kita kata dengung nipis tapi bukan kosong Kalau kosong dia jadi gini. Wa i. Jadi macam mat pula bunyi dia. Wa i tasbiru kan. Bunyi hidung Bila kata ikhfa ni bunyi hidung. Wa in tasbiru. Tas. Huruf sad. Tas. Dia bukan to. Tos. Wa in tasbiru. Hati-hati Ta ni takut jadi to. Sebab apa jadi bunyi gitu? Yalah, sebab nak matikan sad. Sad kan tebal. Jadi pengaruh tebal tu dia terbawa-bawa. Terbawa-bawa. Padahal yang tebalnya sad. Huruf ta tu belum lagi. Ta tu relax je. Sebut je ta macam biasa. Wa in tasbi. Gitu. Boleh? Okey, sad tebal Ru dua harakat mak asli. MA. Tasbiru. Ru tebal baris depan dan panjangkan dua harakat. Tasbiru wa tattaqu. Qaf pun sama tebal dan mak asli. Tebal-tebal juga. Mat pun kena jagalah. Wa tattaqu fa inna. Nun bersabdu. Yang fa ni bukan mat asli tau. Fa ni satu harakat je. Yang selepasnya tu adalah tiang pada hamzah. Fa'i. Jangan takut terlepas pandang kat sini lah kan. Ada hamzah ni. Takut nanti kalau tak nampak ni kita anggap dia bunyi mat lah. Fa kan. Tapi tak mungkin pun. Sebab kalau mat jumpa sabdu kan patutnya mat lazim kan. Tengok tu pun insyaAllah boleh faham dah. Wa tattaqu fa inna dhalika. Baik, untuk huruf zal ni kita panjang dua harakat. Mak asli. Lika min. Li, lam baris bawah li. Kaf baris atas ka. Dan dalam huruf kaf ni. Bukan hamzah kan. Semua tahu rasanya. Tapi mana tahu kok ada yang baru dengar live saya pagi ni. Nak khabar ni dengar baik-baik. Huruf dalam ni huruf kaf kita tahu dah. Yang dalam ni Dalam ni bukan huruf hamzah ni kepala huruf kaf. Kepala huruf kaf.
Fa inna dzalika min. Nun mati bertemu ain. Sini izhar tuan. Izhar jelaskan. Izhar halqi. Nun mati jelaskan makhraj dan sifat dia. Min. Dia jumpa dengan huruf halqiyah. Huruf-huruf kerongkong. Jadi ha ni salah satulah. Daripada kesemua huruf izhar. Ada berapa ni? Huruf halqiyah ada 6 kan? Huruf ain. Kalau kita ikut susunan tu daripada pangkal ni. Hamzah. Ha simpul. Ain. Ha. Ghain kha. Ada 6 huruf semuanya. Hafal kan? Huruf izhar tu 6 huruf semuanya. Baik, kemudian az. Matikan zal ni. Sorry, huruf zai ni. Matikan zai dengan first, tak payah keluar hujung lidah lah. Sebab ni huruf zai bukan zal. Az. Cuma kena ingat huruf zai ni dia bersifat rakhawah. Jangan tahan terlalu awal sangat. Min az mil. Min az. Az. Bunyi tu kita buang. Zalika min azmil az. Tu rakhawah. Zalika min azmil umur. Dapat tak? Min az. Dan dalam masa kita menjaga rakhawah tu, bak kata Puan Sadaria, dia ada desiran tajam dia. Okey. Dia ada angin tajam tu. Dia bukan hams. Dia bila sebut angin ni selalu kita fokus pada hams lah kan. Tapi desir tu pun dia bersifat macam angin juga. Tapi desiran yang tajam. Zzz, tu orang kata macam bunyi lebah dan sebagainya. Min az. Zzz, bunyi tajam tu. Perasan tak? Itu disebutkan sifat safir, desiran. Min azmil. Mil alif lam qamariyah. Mil ALQ. U. Hamzah ni satu harakat je tuan-tuan. Hamzah ni satu harakat. Min azmil umur. Baik, kita matikan pada ra ni. Berapa harakat? 2, 4 ataupun 6 MAL. Ma'arid lisukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Itu saja. Boleh tak, tuan-tuan puan? Boleh. Wajibul ghunnah dengung kamil. Puan Safiah komen yang mana? Halo, Puan Safiah? Dengung kamil. Oh, yang belakang ni kot kat sini. Macam mana boleh ke belakang komen tu? Heran juga. Mungkin ada yang sedang menonton ni, dia tak sampai lagi yang kita punya tau. Dia tengah kat belakang, dia on the way. Tu yang respon dia mungkin lewat sikit kot. Baik, Alhamdulillah. So, tuan-tuan puan, selesai kita punya perbincangan hari ni. Jadi insyaAllah kita nak baca 2 ayat ni balik. Kita akan talaki macam biasalah, baca sama-sama. Saya akan baca, tuan-puan akan ikut kemudian. So ayat kita hari ni nak kata susah tak juga tuan-puan. Alhamdulillah, saya boleh katakan ayat yang kita bincang ni adalah ayat yang biasa ataupun kalimah-kalimah yang biasa kita bedah sebelum-sebelum ni. Maksudnya tak ada penerangan yang orang kata apa, yang merumitkan lah. Saya boleh kata gitu. Okey, tuan-tuan puan, saya nak ingatkan kita dah buka pendaftaran ni tuan-puan untuk Amito. Jadi sahabat-sahabat semua, insyaAllah intake bulan 4. Intake yang keempat ni kita nak buka untuk Februari ni tuan-tuan puan.
Jadi siapa yang nak yang nak mendalami ataupun nak mula balik, kan dah belajar dah sebelum-sebelum ni. Dulu dah belajar kan. Tapi kalau berhajat nak ulang balik, nak belajar balik secara terperinci bagi hukum-hukum tajwid ni, insya-Allah boleh bersama dengan saya, bersama dengan sahabat-sahabat lain dalam kita punya Amito Advanced My Tajwid Online. Kita akan buka pada uh, kelas ni akan mula pada Februari dan pendaftaran sekarang kita dah buka. Jadi untuk detail, untuk pertanyaan apa semua, tuan-puan contact je kita punya team. Dan boleh tengok di ruangan komen tu kita dah sediakan link, tuan-tuan puan, boleh tengok di ruangan komen tu ada link yang kita sediakan. Tuan-puan tekan, tuan-puan boleh baca dulu. Kita ada sediakan link website link yang diberikan tu adalah link website. Tuan-puan tekan saja dulu untuk baca dulu, tengok apa je yang ada dalam Amito ni. Jadi kalau tuan-puan rasa itu yang tuan-puan cari selama ni, insya-Allah ada rezeki, ada jodoh, bertemulah kita. Kalau tuan-puan check website tu nanti dia punya penerangan tu kan, rasa macam oh bukan ni yang saya cari, tak nak ni, so tak apalah kan. Ataupun nak lebih lanjut lagi, tuan-puan terus berhubung dengan tim kami. Dalam website tu sendiri pun ada disertakan link WhatsApp. Ada 3 orang, tuan-puan boleh pilih je. Ada 3 nombor situ, tuan-puan pilih je nak berurusan dengan siapa. Encik Ifan ada, siapa yang dah biasa dengan Encik Ifan, berurusan dengan Encik Ifan. Kan? Boleh? Sedap nama Amito, macam nama Jepun pula. Saja je bagi nama-nama yang rare sikit, senang nak ingat. Dia orang tanya dulu belajar apa? Amito kata. Kan? Contoh orang tanya kan, Mina ni dah pencen ni apa buat sekarang ni? Kita bercakap, sekarang ni tengah join kelas Amito. Kan? Nampak? Kan member tu tanya, oh belajar kat bahasa Jepun ke? Tidak apa. Cakap kelas akhirat apa? Tak adalah. Kan boleh kelas ngaji Quran, ajak sekali join. Okey, kita buka Februari ni insya-Allah. Kita punya konsep sama tuan-puan, santai tapi sampai. Okey. Lepas ni Ajinomoto pula. Ajinomoto tengoklah. Yang batch ke-5 tu Ajishio, banyak nanti. CJ Workshop, banyak nama kita nak letak nanti. Okey, tuan-tuan puan, boleh? So nama Kito tu kita dah tak guna dah. Penerangan ustaz dalam bahasa Melayu standard campur perak. Tak ada bahasa Jepun, tak ada. Okey, kita pakai bahasa Melayu perak tuan-puan. Bahasa sejati. Dengar macam kelas Jepun ustaz, tapi kelas tajwid. Betul lah tu. Jomlah join. InsyaAllah kita punya pengajian ni steady tuan-puan. Happy go lucky punya. Jangan risau. Okay. Tak ada marah-marah. Tak ada straight-straight. Happy go lucky. Tak percaya tanya kawan-kawan yang lain. Mana geng-geng happy go lucky ni ada ke ni? Kan? Jadi insyaAllah, siapa yang nak cari kelas yang relax, santai, boleh bersama kami insyaAllah. Bersama saya nanti. Saya lah yang akan mengendalikan kelas tu. Dan insyaAllah kita akan juga diisi dengan slot-slot khas bersama dengan Cik Ifan. Kan? Ada slot-slot. Apa nama slot tu, ingat tak tuan-puan? Kita punya circle. Circle menjadi hamba kan. Jadi dalam tu nanti adalah sedikit perkongsian. Kata apa sebagai kata apa program-program yang memuhasabahkan diri, kan, mengingatkan kita kembali apa matlamat tujuan hidup. Kemudian ada sedikit tadabur. Itu dalam slot bersama Encik Ifan lah, kita punya trainer. Semua kenal, siapa yang dah biasa dengan kami ni kenal lah. 2 muka yang tuan-puan tengok ni rasanya tak asing lagi dah. Kalau dengar bercakap tak tengok muka pun dah tahu dah siapa, suara siapa tu. Entah ya betul ke macam tu. Kalau tuan-puan macam ni kan, kalau saya bayangkanlah tak ada gambar saya ni, tuan-puan tahu tak ni saya? Boleh cam tak suara ni? Ke tak boleh? Sajalah tanya kan. Nak tengok kenal ke tidak. Ibaratnya macam tu lah.
Encik Ifan, Encik Aslaha, ya. Ada Cik Najwa dengan Cik Sawana. Itu dalam website tu nanti kalau tuan-puan nak berhubung, ada gambar sekali dengan link WhatsApp tu. Usah risau tuan-puan, kami bukan scam. Okey, kalau takut risau kan kena scam ke apa, tidak, insya-Allah. Tuan-puan rujuk pada orang yang benar. Rujuk pada kontak yang kita sediakan dalam website tu saja. Okey, kita nak buka pendaftaran pendaftaran sudah dibuka. Cuma kelas ni tu nanti berlangsung pada Februari nanti. Okey, boleh tuan-puan. Kita mula 8 hari bulan, tak silap saya. 8 hari bulan. 8 Februari 2022. Macam dah ustaz, tak nampak tuan pun. Hari ni habis awal. Saja sekejap lagi saya ada kelas. Tu saya stop awal sebab sekejap lagi ada nak prepare sikit. Boleh? Tak ada gambar ustaz, pelik rasa. Itulah tu. Okey. Itu je lah. Rindu pada nama kita. Puan Zainab Mahmud. Tak apa. Bertindih. Biasalah tu. InsyaAllah ada kelapangan, ada masa, boleh join. Suara memikat hati. Macam-macam lah tapi dah kenal Teams izin ngaji. Okey tuan-tuan dan puan. Rasanya itu je lah kot InsyaAllah ada rezeki panjang, ada jodoh. Kalau ada orang tak apa, orang putih sebut apa? Chemistry. Kalau ada lah orang kata apa, chemistry antara kita, insyaAllah jumpalah kita nanti dalam Amito kan. Sebab saja saya sebut macam ni, sebab kita nak ngaji ni, memang saya sebut selalu dah benda ni. Nak ngaji ni ataupun nak belajar ni kena cari orang yang kita rasa ngam, kita rasa selesa kan. Jadi kepada tuan-puan yang selesa dengan kaedah pembelajaran macam apa yang saya buat ni, InsyaAllah sama je dalam kita. Dalam Amito tu pun kita buat gitu juga. Tak ada beza pun. InsyaAllah. Santai tapi sampai. Kan? Siapa yang jenis nak orang yang straight, kena cari orang yang straight lah. Jangan cari orang macam saya. Kan? Kalau tuan-puan jenis suka kelas yang jenis memang straight, sebab tuan-puan lebih mudah untuk faham dengan suasana kelas yang macam tu, cari orang yang macam tu. InsyaAllah ada. Jangan risau. Okay? Kita guru Quran ni ramai macam-macam karakter ada. Ada yang tegas, ada yang jenis hoha sikit tu, macam saya lah. Kan? Bukanlah hoha macam mana, maknanya macam ni lah. Macam tuan-puan tengok, saya pun tak tahu nak letak sifat apa pada saya ni. Gitu. Itu yang paling penting. Kalau tidak nanti otak kita ni dia akan lari. Kan? Sebab yelah, tak ada jiwa tu mungkin tak sampai nak belajar kan. Itu yang boleh jadi belajar kelas minggu 2 semangat, masuk minggu ketiga dah lebuh. Masuk keempat dah lebuh, pelan-pelan hilang, cup. Hilang terus. Hilang dari radar, tak nampak. Jadi penting tu. Sebab tu pemilihan ni, pemilihan guru, pemilihan kelas, suasana pembelajaran kelas tu, kena cari yang sesuai dengan kita. Lain orang lain ni. Betul tak? Itu je nasihat saya. So kalau tuan-puan okey dengan cara pembelajaran saya, kaedah yang saya gunakan ni, maksudnya santai-santai macam ni, insyaAllah jom bersama saya dalam Amito ni. Itu sahaja. Tak paksa pun. Tapi kalau dapat join, lagi seronok kan. Kiranya dalam kita punya sharing tajwid nanti adalah hasil apa yang kita dapat daripada program Amito ni ataupun kelas Amito ni. Kalau serius sangat boleh jam. Tak juga Puan Mohini, sebab ada orang jenis suka serius kan. Saya rasa dia tak boleh. Kalau macam jenis melawak-lawak ni dia tak mau. Ada jenis macam tu. Saya pernah ada student yang macam tu. Dia suka yang serius. Tak boleh. Kalau macam ada lawak-lawak ni, bagi dia benda tu tak perlu ada. Boleh nah. Itu ajalah, tak ada apa pun. Moh kita.
Kita buka balik yang tadi tu. Okey, jom. Dah ready dah. Kita nak baca dulu sama-sama, insyaAllah. Maksud saya baca dulu, kemudian tuan-puan ikut lah. Okey, kaedah sama je, tak berubah pun. Okey, Ustaz. Alright. Bersifat tegas tapi santai. Oh, okey. Puan jengkreng. Puan Karina. Jengkreng Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, betulkan niat balik insya-Allah. Habis dah gelak-gelak apa semua, senyum-senyum tu, boleh berhenti dulu. Okey, ready tuan-puan? Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا
كثيرا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, selesai dah. Tadi saya tak sebut pada tuan-puan kat sini kita baca tebal Azmil umur. Saya pun tak ingat saya sebut ke tak. Tapi apa pun ra tu kena baca tebal, ra sebelum dia waw mat. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada yang memberi star. Terima kasih yang memberi star. Alhamdulillah. Jazakumullah. Jadi itu sahaja. Kita selesai dah ayat muka surat 74. Untuk hari Rabu nanti kita akan sambung 3 ayat tuan-puan. Hari Rabu nanti kita masuk muka surat ini muka surat akhir ni rasanya. Ke belum lagi? Ada 2 muka lagi. Lepas tu kita akan masuk surah An-Nisa. Nak habis dah surah Ali Imran ni. Jadi nanti hari Rabu tuan-puan, insya-Allah 187 sampai 189 insya-Allah 3 ayat nanti. Okey. Nanti boleh bedah siap-siap ni. Bedah siap-siap sampailah ayat 189. Jadi itu saja untuk hari ini tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, terima kasih di atas kehadiran masing-masing. Itu saja rasanya. Dan yang tadi itulah yang saya cerita pada tuan-puan tu. Siapa yang nak join untuk kita punya kelas Amito yang kita akan buka pada Februari nanti, boleh join, boleh tekan link yang kami sediakan di ruangan komen, ataupun kalau tak jumpa boleh tekan cari di bahagian deskripsi tu. Dan kalau tak boleh juga, tak apa. Maklumlah, kita teks, hantar je mesej pada tim kami, insyaAllah kita akan bantu. Okey tuan-tuan, itu sahaja. Jom kita tangguhkan dulu dengan bacaan doa tilawah dan kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, semua jumpa lagi insyaAllah. Saya undur diri dahulu. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina sabis sabr. Sadaqallahul azim. Untuk Amito kita ada modul modul kita akan post pada tuan-puan. Mesti kena ada modul. Kalau tidak jengkreng kata Puan Nazrina. Jengkreng lama tak dengar tu. Okey, itu saja tuan-puan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan silap dalam bicara saya. Dan insyaAllah kita jumpa pada hari Rabu nanti. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Jangan lupa tekan link untuk pendaftaran Amito kita yang bakal kita buka pada Februari 2022. InsyaAllah jumpa anda nanti. Dan saya mewakili pihak Izin Ngaji, mohon maaf lah untuk segalanya. Tadi dari pihak saya kan. Ini saya mewakili pihak Izin Ngaji lah. Di atas apa-apa segala pengurusan dan sebagainya. So, kita pun nak masuk bulan 2 dah tuan-puan. Dah separuh. Hari ni 17 bulan kan. Dah separuh untuk bulan Januari. So, teruskan memasang pasang azam yang baik-baik saja untuk diri anda semua. InsyaAllah jumpa lagi. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.